Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama cikgu dalam siri ulang kaji Express Matematik XPM. Hari ini kita akan belajar tajuk penakkulan matematik. Dalam tajuk penakkulan matematik, ada beberapa istilah yang murid-murid perlu fahami ketika menjawab soalan. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan ialah ayat yang maksudnya sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Ayat tanya, arahan atau seruan, bukan pernyataan. Untuk pengkuantiti semua dan sebilangan, semua ialah pengkuantiti yang merujuk kepada setiap objek atau kes. Manakala sebilangan pula merujuk kepada sekurang-kurangnya satu objek atau kes. Bagi dua pernyataan yang digabungkan dengan perkataan dan atau untuk mengenal pastinya, untuk gabungan dan, kedua-dua perlulah benar, barulah keseluruhannya adalah benar. Manakala untuk yang digabungkan dengan perkataan atau, jika salah satunya benar, maka keseluruhannya adalah benar. Implikasi pula merujuk kepada ayat yang menggunakan perkataan jika maka. Jika, selepas perkataan jika, kita boleh gantikan dengan huruf P. Apa sahaja ayat, kita gantikan dengan huruf P. Selepas perkataan maka, kita gantikan dengan huruf Q. Di mana di sini, P merupakan anti jadian dan Q ialah akibat. Bagi perkataan yang melibatkan jika dan hanya jika pula, di sini melibatkan dua implikasi. Implikasi pertama ialah jika P maka Q, dan implikasi yang kedua ialah jika Q maka P. Akas bagi implikasi jika P maka Q ialah jika Q maka P, iaitu terbalikkan. Akas tidak semestinya benar. Seterusnya, untuk mengenali hujah, ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ialah semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Bentuk yang kedua pula, jika P benar, jika P maka Q, P benar, Q adalah benar. Dan yang ketiga, jika P maka Q, bukan Q benar, bukan P adalah benar. Jadi murid-murid perlu fahami turutan ini untuk menjawab soalan melibatkan hujah. Untuk didaksi dan aruhan pula, didaksi ialah satu proses kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan umum. Manakala aruhan pula ialah satu proses membuat kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus. Jadi kita akan lihat soalan selepas ini bagaimana caranya menjawab soalan melibatkan penakkulan matematik. Soalan yang pertama merupakan percubaan SPM Negeri Terengganu 2019. Soalannya, lengkapkan pernyataan berikut menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan benar. Apakah yang sesuai di sini? Gandaan 5 adalah nombor genap. Gandaan 5 merupakan 5 ditambahkan 5, 10. Tambahkan 5 lagi 15, 20, 25 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bukan semuanya adalah nombor genap. Nombor genap di sini cuma 10, 20 dan mungkin nombor, dan ada lagi nombor yang lain jika disenaraikan. Jadi untuk membentuk pernyataan yang benar di sini, yang sesuai adalah sebilangan. Kerana bukan semuanya nombor genap. B pula, tuliskan dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Dua implikasi ialah yang melibatkan huruf, melibatkan perkataan jika dan hanya jika. Di mana P, jika dan hanya jika Q. Di sini ada dua implikasi. Yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua ialah jika Q
marker P. Jadi kita kenal pasti apakah ayat P, apakah ayat Q. Jadi ayat P ialah yang sebelum perkataan jika. Di sini kita tandakan semua ini dalam kurungan merupakan P. Manakala Q ialah selepas perkataan jika dan hanya jika. Semua ini merupakan Q. Jadi untuk menjawab soalan implikasi, kita ikut sahaja bentuk jika P maka Q. Jadi tuliskan jika P di sini tadi ialah set A mempunyai 3 unsur. Seterusnya maka, gantikan saja perkataan ini maka. Ambilkan Q. Q di sini ialah set A mempunyai 8 subset. Ikut sahaja ayat di sini. Set A mempunyai 8 subset. Jadi kita ikut sahaja, jangan tinggalkan walau satu perkataan. Untuk implikasi yang kedua juga sama, kita gunakan urutan jika Q maka P. Jika Q tadi ialah set A mempunyai 8 subset. Tuliskan semua ayat di sini. Set A mempunyai 8 subset. Ini ialah jika P. Kita sambung dengan perkataan maka P. P tadi merupakan set A mempunyai 3 unsur. Kita tuliskan set A mempunyai 3 unsur. Jadi lengkap untuk jawapan B. Jadi untuk bahagian C, kita lihat pada muka surat yang berikutnya. Jadi untuk dua soalan ini merupakan 3 markah. 3 markah. Yang pertama ini ialah 1 markah. Ini implikasi yang pertama 1 markah. Implikasi yang kedua ada 1 markah. Jadi untuk A, B ada 3 markah. Seterusnya soalan C. Raja 6 menunjukkan 4 bentuk yang pertama bagi satu jujukan mengikut pola tertentu dan seterusnya. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi jujukan tersebut. Kalau kita perhatikan yang pertama ini ada 2 segitiga, yang ini ada 4, ada 6 dan seterusnya ada 8. Jadi kita perlu membuat kesimpulan secara umum bagaimana mendapat bilangan yang seterusnya. Yang pertama ini ada 2, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 6. Yang keempat ada 8. Yang berikutnya kita boleh buat kesimpulan secara umum. Jika diperhatikan di sini, pertambahan setiap satunya adalah 2. Jadi kita tuliskan di sini pertambahannya ada 2. Okey. Yang pertama ini ada 2 segitiga, bermaksud 2 didarabkan dengan berapa kali. Ini bentuknya 2 didarabkan dengan berapa kali. Kemudian yang pertama ini kita perhatikan adakah perlu diletakkan sama ada kosong ataupun 1. Jadi untuk mendapatkan 2 di sini, 2 didarabkan dengan kosong, tambah 2, 2. Kita perhatikan selepas kosong adalah 1. Kita semak kembali 2 darab 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi sepatutnya yang seterusnya adalah 2. 2 darab 2, 4. Tambah 2 adalah 6. Dan yang berikutnya sepatutnya 3. 2 darab 3, 6. Tambah 2, 8. Jadi memenuhi turutan. Jadi yang berikutnya untuk membuat kesimpulan secara umum, kita ikutkan saja yang sama tadi 2. Semuanya 2, tuliskan 2. Kurungan. Dalam kurungan ini berbeza dan berturutan. 0, 1, 2, 3. Yang berturutan, yang berbeza ini kita letakkan sebagai N. Tambah yang sama kita ikut balik, tambah 2. Di mana tadi senaraikan N ini tadi bermula dengan 0, 1, 2 dan seterusnya dot. Ada 3 titik. Pemarkahannya di sini, betul kesemuanya akan mendapat 2 markah. Jadi perlu dilengkapkan kesimpulan secara umum dan nilai N juga perlu diletakkan, dituliskan dengan lengkap, barulah mendapat 2 markah. Soalan yang kedua merupakan soalan dari Negeri Pahang 2019.
Okey, jangan lupa tekan butang like dan subscribe bagi yang belum. Okey, soalannya, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okay, semua segi empat mempunyai sisi-sisi yang sama panjang. Segi empat ni sebenarnya ada banyak jenis. Okay, cikgu lukiskan beberapa di sini. Okay, ini merupakan segi empat. Okay, yang ni juga merupakan segi empat. Okay, ini juga adalah segi empat. Tapi bukan semuanya mempunyai sisi yang sama panjang. Cuma segi empat sama sahaja yang mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi kalau diletakkan perkataan semua bermaksud pernyataan ini adalah palsu. Jadi kita tuliskan dalam ruangan jawapan palsu. Untuk soalan B pula, bahagian B, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Seperti yang telah cikgu terangkan sebelum ini, implikasi yang pertama, dia ada dua implikasi di sini. Sebelum jika ini, gantikan sebagai P. Selepas jika dan hanya jika, kita gantikan sebagai Q. Jadi untuk implikasi yang pertama, jika P maka Q. Jadi kita tuliskan jika P di sini ialah, ikutkan saja K tolak 4 lebih daripada 0, maka Q. Q di sini ialah K lebih daripada 4. Ini ialah implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua pula, kita perlu tuliskan jika Q, maka P. Terbalikkan daripada implikasi yang pertama tadi. Jika Q di sini ialah K lebih daripada 4, maka P di sini ialah K tolak 4 lebih daripada 0. Jadi untuk bahagian ini, A dan B ini, ada 3 markah. Yang pertama 1 markah, implikasi yang pertama 1 markah, implikasi yang kedua juga 1 markah. Jadi untuk A dan B ini ada 3 markah. Bahagian C, buat satu kesimpulan umum secara aruhan untuk turutan nombor 5, 8, 11, 14 dan seterusnya yang mengikut pola berikut. Jadi ini lebih mudah untuk kita buat kesimpulan secara umum. Okey, kita lihat sahaja yang sama di sini 3 dituliskan, yang berbeza 1, 2, 3, 4 gantikan dengan N. Yang sama tambah 2 ni tuliskan saja, ikutkan saja. Kemudian kita senaraikan N ini bermula daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dot. Letakkan 3 titik. Jadi markah untuk bahagian C ini ada 2. Lengkapkan kesimpulan secara umum dan senaraikan nilai N. Di sini akan dapat A1, N1. Jika salah satunya iaitu jika N tiada, hanya mendapat 1 markah sahaja. Jadi murid-murid perlu melengkapkan dengan membuat kesimpulan secara umum dan menyenaraikan nilai-nilai N. Selesai video pertama melibatkan penakbulan matematik. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Teruskan menyokong cikgu dan sebarkan channel cikgu kepada rakan-rakan anda.